PAS tidak bantah semua konsert di negara ini. Terengganu negeri pertama hukum sebat kepada pesalah kaluan. Mahkamah kembali dipanaskan dengan kes pembunuhan bela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Next Step 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Budi Aris Setiadi menyifatkan Malaysia mempunyai penggiat seni hebat dan mampu menghasilkan karya boleh diterima seluruh masyarakat serumpun. Mengambil contoh penyanyi Zainal Abidin, Budi Aris berkata lagu Hijau tiada tolak bandingnya kerana mampu menyentuh isu alam sekitar yang dekat kepada penduduk dua negara. Beliau berkata demikian dalam pertemuan bersama kumpulan 15 wartawan Malaysia yang menyertai program Jejak Serumpun Ikatan Setiakawan Malaysia Indonesia ISWAMI Malaysia di pejabatnya di kementerian berkenaan di Jakarta. Selain Zainal, Budi Aris turut mengakui begitu meminati penyanyi legenda negara Datuk Sheila Majid dan Iklim. Dalam pertemuan itu, kumpulan wartawan yang diketuai Setiausaha Agung ISWAMI, Muhammad Syukri Ishak turut dijamu hidangan makan tengah hari oleh Budi Aris. Mengulas lanjut, Budi Aris berkata banyak acara boleh dilakukan antara Indonesia dan Malaysia menerusi aktiviti kesenian serta kebudayaan. Umum mengetahui zaman kegemilangan PAS ialah apabila Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat memimpin parti itu di bawah gabungan Pakatan Rakyat. Bagaimanapun pemimpin PAS iaitu Setiausaha Agungnya, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menyifatkan parti itu hari ini tiada beza dengan zaman Nik Aziz. Katanya di bawah kepimpinan Nik Aziz sebagai Menteri Besar, Kelantan meluluskan undang-undang hudud pertamanya. Beliau berkata demikian bagi menjawab tanggapan bahawa sebelum 2015 ketika Nik Aziz masih bersama PAS, orang Cina dan bukan Islam yakin dengan PAS perikutan persepsi parti itu dipimpin oleh ulama yang berfikiran terbuka. Bagaimanapun ia berubah selepas bekas Menteri Besar Kelantan meninggal dunia dan PAS kemudian menyingkir golongan profesional. Taqiyuddin berkata perubahan persepsi terhadap PAS adalah propaganda politik semata-mata dan bukan isu tentang nilai teras parti yang menurutnya kekal tidak berubah. PAS dakwa tidak bersikap menentang semua konsert yang diadakan di negara ini, kata salah seorang naib presiden parti itu. Sebaliknya, menurut Ahmad Samsuri Mohtar, tentangan PAS adalah terarah kepada artis atau kumpulan tertentu yang didapati mempunyai isu seperti menyokong gaya hidup LGBT, pro-Zionis dan seumpamanya. Mengakui penganjuran konsert turut memberi sumbangan ekonomi kepada negara, Menteri Besar Terengganu merangkap Ahli Parlimen Kemaman itu menegaskan perlu ada syarat tertentu sebelum sesuatu konsert dibenarkan. PAS adalah antara pihak yang lantang bersuara mengkritik kerajaan yang membenarkan beberapa konsert dilangsungkan di negara ini, antaranya melibatkan Coldplay baru-baru ini. Bantahan itu antara lain dikaitkan dengan sikap kumpulan muzik British itu terhadap isu LGBT. Pada masa yang sama, Coldplay juga merupakan antara penggiat seni barat yang aktif memberikan sokongan kepada perjuangan Palestin. Ekoran tindakan terbaru DAP yang menghiris perasaan orang Melayu kini sudah sampai masanya. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh membawa Parti Melayu itu keluar daripada kerjasama dengan Pakatan Harapan. Pengerusi Biro Armada Pusat, Dr. Muhammad Alif Yusof berkata, itu kerana penolakan sayap UMNO terhadap cadangan untuk menjadi kampung baru Cina sebagai tapak warisan dunia selari dengan pendirian PN. Beliau mengajak Dr. Akmal sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO membawa satu misi dan aspirasi baharu supaya satu hari nanti membawa UMNO keluar daripada bersama PH. Selepas itu UMNO boleh bersama dengan PN dan sama-sama menyatukan orang Melayu sebagaimana DAP menyatukan semua orang Cina.
Isnin lalu, Dr. Muhammad Akmal menegaskan tiada keperluan untuk membincangkan mengenai cadangan pencalonan Kampung Baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO. Sebelum ini, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, parti itu menolak sekeras-kerasnya cadangan Komeng bagi mencalonkan kampung-kampung baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia pertubuhan pendidikan saintifik dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. PAS berharap kerajaan membuka ruang kepada semua pihak rentas parti untuk bersama-sama memberi pandangan dalam pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965, Akta 355. Setiausaha Agungnya, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, perkara itu untuk memastikan hasrat mempertingkatkan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah dapat direalisasikan. Pada Ahad, sesi libat urus mengenai RUU 355 kini di peringkat akhir dan laporannya akan dibawa ke Kabinet sebelum dijangka dibentangkan di Parlimen tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, sesi libat urus tersebut yang dikendalikan oleh bahagian Undang-Undang Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah berada di peringkat akhir. Dalam perkembangan sama, Taqiyuddin berkata pihaknya sedia memberi sokongan penuh terhadap inisiatif dijalankan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam dipengerusikan Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah yang bercadang meminda perlembagaan itu bagi mengatasi kekaburan rakyat. Seorang buruh binaan hari ini menjadi pesalah kalwat pertama yang dijatuhi hukuman sebat oleh Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu di bawah Seksyen 31 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu Pindaan 2022 yang berkuat kuasa 1 Januari lepas. Hakim Syar'i Hamidi Syafi menjatuhi hukuman 4 sebatan dan denda RM3,000 selepas Muhammad Effendi Awang 42 tahun mengaku bersalah. Hamidi juga memerintahkan Muhammad Effendi dipenjara 6 bulan jika gagal membayar denda. Mahkamah turut memerintahkan Muhammad Effendi menjalani hukuman sebat dalam tempoh 14 hari jika tertuduh tidak mengemukakan rayuan. Muhammad Effendi mengaku berada bersama seorang wanita berusia lingkungan 30-an yang bukan isteri atau mahramnya di antara 1.10 pagi hingga 2.15 pagi pada 25 Januari lepas di tingkat 3 sebuah premis kosong dalam proses baik pulih di Kemaman. Hukuman sebat dikenakan ke atas lelaki itu kerana ini adalah kesalahan keduanya yang pernah dihukum bagi kesalahan sama pada Julai tahun lepas. Perkarangan kompleks Mahkamah Batu Pahat kembali hangat dengan kehadiran orang ramai bagi mengikuti perkembangan terkini sebutan semula kes pembunuhan Bella. Ketika ini, mahkamah dipenuhi ahli keluarga Bella atau Mila Sharmila Samsusah, 32 tahun, yang menanti seawal jam 8 pagi. Manakala tertuduh Muhammad Haikal Mahfuz, 24 tahun, tiba di mahkamah sekitar jam 8.10 pagi dengan kawalan ketat pasukan polis. Turut kelihatan ibu Bella, Nuraini Saleh, kakak Bella, Nur Hisham dan juga bapa saudara, Nur Azhar Jamil, selain ahli keluarga tertuduh. Muhammad Haikal dihadapkan ke mahkamah sebelum ini atas pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Bekas posmen itu ditahan pada 19 Disember lalu sebelum didakwa atas kesalahan membunuh Bella yang juga teman wanitanya. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.